Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sidang muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, pertama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kurniaan Allah taala kepada kita, dan mudah-mudahan kita terus dijadikan sebagai hamba Allah taala yang bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan itu. Sidang muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, selain daripada peristiwa agung nuzulul Quran, peristiwa penurunan Al-Quran yang berlaku pada 17 Ramadan, pada tarikh itu juga merupakan satu tarikh di mana satu peperangan yang sangat penting yang berlaku dalam sejarah Islam, dan ia merupakan peperangan pertama dalam Islam, iaitu peperangan yang disebut sebagai peperangan Badar, peperangan Badar Al-Kubra. Mengikut pengkaji sejarah Islam sepakat mengatakan bahawa tarikh berlakunya peperangan Badarul Kubra ini ialah pada 17 Ramadan tahun yang kedua Hijrah, iaitu tahun yang sama di mana pensyariatan puasa berlaku. Ini bermakna di mana tahun Allah Ta'ala perintahkan umat Islam untuk berpuasa, pada tahun yang sama itulah peperangan Badar berlaku. Peperangan Badar Al-Kubra ini dari segi sinopsisnya, di mana Nabi SAW mengetahui bahawa ada satu kafilah perdagangan Arab Quraisy yang sedang balik daripada Syam menuju ke Makkah, dan baginda Rasulullah SAW telah pun mengarahkan para sahabat yang ketika itu berada di Madinah untuk menghalang kafilah perdagangan Arab Quraisy ini untuk membuat rampasan harta mereka sebagai satu tindakan balas. Kerana ketika mana umat Islam berada di Makkah, kafir Quraisy telah pun merampas harta-harta yang ditinggalkan oleh orang muslimin ketika mereka berhijrah ke Madinah. Jadi untuk sebagai satu bentuk serangan balas, maka Nabi SAW perintahkan supaya kafilah perdagangan Quraisy ini disekat, ditahan, dan harta mereka dirampas sebagai satu tindakan balas untuk mendapatkan semula harta milik umat Islam itu. Kafilah perdagangan Arab Quraisy ini yang dipimpin oleh Abu Sufyan mendapat mesej, mendapat khabar berita bahawa mereka akan ditahan, mereka akan disekat oleh kaum muslimin. Lantas Abu Sufyan menghantar satu utusan ke Makkah untuk memohon bantuan. Dan di Makkah ketika itu Abu Jahal sebagai pemimpin di Makkah telah pun menghantar bantuan kepada Abu Sufyan. Namun sebelum bantuan itu sampai, Abu Sufyan telah pun dapat memintas perjalanan di pantai untuk kembali ke Mekah untuk mengelak daripada sekatan yang dilakukan oleh Nabi SAW dan orang Islam. Itulah sinopsis permulaan berlakunya peperangan Badarul Kubra. Dan kalau kita lihat dari segi kekuatan tentera kedua-dua belah pihak, di pihak muslimin ada riwayat mengatakan bahawa tentera muslimin seramai 313 orang, dan ada riwayat lain mengatakan bahawa tentera Islam terdiri daripada 317 mujahidin, dan daripada 317 mujahidin ini 86 adalah daripada kaum Muhajirin, 61 daripada Aus,
dan 170 daripada kaum Khazraj di Madinah. Dan di antara 317 mujahidin ini, dua adalah terdiri daripada tentera berkuda, iaitu yang dibawa oleh Zubair bin Awam dan Miqdad bin Al-Aswad, dan selebihnya ada 70 unta. Dan seekor unta ini hanya dikongsi oleh dua orang tentera Islam. Dan di sini kita nampak betapa kekurangan dari sudut ketenteraan dan kelengkapan di pihak muslimin. Nabi SAW dalam peperangan ini bertindak sebagai panglima angkatan tentera Islam. Selain daripada itu, pemegang panji-panji Islam adalah Mus'ab bin Umair. Di pihak kafir Quraisy, mereka terdiri daripada 1000 lebih tentera, dan bersama-sama dengan mereka 200 pasukan berkuda dan 600 baju besi serta unta yang banyak. Dan kos ketenteraan bagi kaum Quraisy ini dibiayai oleh 9 bangsawan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Ini dari segi kekuatan tentera di dua-dua belah pihak, muslimin dan juga tentera Quraisy. Sidang muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, maka pertempuran ini berlaku dengan penuh dahsyat. Dan kalau kita lihat, banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada peperangan Badar Al-Kubra untuk menjadi satu pengajaran terbaik dalam kehidupan kita. Antara yang boleh kita ambil pengajaran ialah dalam peperangan ini, Nabi SAW sekalipun sebagai seorang panglima yang hebat, tetapi baginda Rasulullah SAW tetap menggunakan kuasa mesyuarat ataupun kuasa syura untuk memutuskan segala bentuk strategi dalam peperangan Al-Badar ini. Dan kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW antaranya telah pun menerima pandangan daripada Al-Habbab bin Al-Munzir untuk menentukan di manakah perhentian yang terbaik untuk tentera Islam ketika dalam peperangan tersebut. Dan Al-Habbab bin Al-Munzir ini telah pun mencadangkan kepada baginda Rasulullah SAW agar tentera Islam berkhemah ataupun menjadikan satu lembah air, sumber air sebagai tempat untuk tentera Islam berkhemah di situ. Di sini kalau kita lihat hikmah daripada pemilihan lembah yang ada sumber air ini sebagai tempat untuk perkemahan tentera Islam, kita lihat yang pertama sekali, sumber air ini sangat penting untuk kesinambungan kehidupan, kelangsungan kehidupan tentera Islam untuk mendapatkan bekalan air sebagai minuman dan mungkin untuk bersuci. Dalam masa yang sama, sumber air ini apabila telah pun dikepung dan ditawan oleh orang Islam, maka secara tak langsung tentera kafir Quraisy akan tersekat daripada menerima sumber air. Dan ini menjadi satu kelebihan kepada tentera Islam dari sudut kelengkapan, dari sudut kekuatan kelengkapan dalam peperangan ini. Sidang muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, dalam masa yang sama, kekuatan roh dalam syura yang dibentuk oleh baginda Rasulullah SAW menjadi satu kekuatan kepada kemenangan umat Islam dalam peperangan Badar Al-Kubra ini. Kerana kalau kita lihat selepas daripada peperangan itu, Nabi SAW melalui mesyuarat telah pun menerima pandangan Abu Bakar As-Siddiq mengenai apa yang perlu dibuat ke atas tawanan perang yang kira-kira seramai 70 orang. Maka Abu Bakar As-Siddiq memberikan cadangan kepada baginda Rasulullah agar tawanan perang kafir Quraisy ini diberikan denda, dan mereka terpaksa membayar denda kepada umat Islam
barulah mereka dapat dibebaskan. Dalam masa yang sama, pandangan daripada Umar Al-Khattab agar tawanan-tawanan ini dibunuh, tetapi baginda Rasulullah SAW memilih pandangan Abu Bakar As-Siddiq, kerana pandangan Abu Bakar As-Siddiq itu lebih lembut dan nampak ada kebaikan dan rahmahnya Islam pada pandangan pihak lain. Sidang muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, soal kepentingan mesyuarat ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 159. Allah Taala menyebutkan, "Washawirhum fil amr, fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah pun berazam, sesudah bermesyuarat untuk membuat sesuatu keputusan, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kalau kita lihat dari segi kebaikan syura ini, syura ini sebenarnya membuat keputusan secara kolektif daripada ahli mesyuarat. Dan apabila keputusan telah pun diambil, maka tidak ada seorang daripada ahli mesyuarat boleh mendakwa bahawa sekiranya keputusan itu betul, maka dia adalah satu keputusan yang kolektif, bukan keputusan individu. Ataupun sebaliknya, sekiranya keputusan yang diambil itu salah dan tidak tepat, maka itu juga adalah keputusan kolektif dan tidak ada pihak yang boleh menuding jari ke pihak yang lain mengatakan mereka salah dan sebagainya. Ini antara hikmah pentingnya mesyuarat, dan ini telah pun ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Walaupun Nabi sebagai panglima angkatan tentera, walaupun Nabi sebagai pemimpin umat Islam pada ketika itu, tetapi Nabi tetap mengambil kuasa syura untuk memutuskan sebarang strategi dalam peperangan tersebut. Sidang muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, hikmah kedua yang kita nak ambil daripada peristiwa peperangan Badar ini ialah kita melihat kepada sejauh mana pun ujian yang besar diterima oleh seseorang Muslim itu, maka yang paling penting adalah bagaimana kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita melihat di malam hari sebelum pertempuran Badar berlaku, baginda Rasulullah SAW bukan setakat mempersiapkan kekuatan fizikal semata-mata, bukan setakat mempersiapkan kekuatan ketenteraan semata-mata, tetapi pada malam tersebut Nabi SAW membuat satu persiapan dan mempersiapkan kekuatan rohani, iaitu baginda Rasulullah SAW telah pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, dengan solat, qiyam dan sebagainya, sebagai tanda Nabi SAW menyerahkan segala urusan peperangan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, selepas kita berazam, selepas kita memasang strategi, menyusun strategi, maka segalanya itu perlu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ditunjukkan oleh baginda Rasulullah pada malam sebelum pertempuran berlaku. Nabi SAW telah pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat di saat-saat akhir sebelum peperangan itu tamat, Nabi SAW tetap melakukan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Taala untuk memberikan pertolongan dan memberikan kebenangan kepada tentera Islam. Dan dalam peperangan itu, dalam munajat Nabi SAW, kalau kita lihat antara apa yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah SAW, Nabi memohon doa kepada Allah dengan katanya, "Ya Allah, sekiranya umat Islam tewas pada kali ini,
nescaya engkau tidak akan disembah lagi. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya engkau kehendaki akan kekalahan kami, maka engkau tidak akan disembah lagi selepas ini untuk selama-lamanya. Jadi kita lihat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa peperangan Badar Al-Kubra ini merupakan satu peperangan yang sangat penting, menjadi satu peperangan yang menjadi benchmark, menjadi penanda arasan. Sekiranya peperangan itu dimenangi oleh Islam, maka syiar Islam akan terus subur di atas muka bumi ini. Namun sebaliknya, kata Nabi, kalaulah tentera Islam itu kalah dan tewas dalam peperangan Badar, maka Nabi mengatakan bahawa selepas daripada itu Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesiapa pun yang akan sembah. Ini menunjukkan betapa pentingnya kemenangan dalam peperangan Badar Al-Kubra. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu pertolongan yang dahsyat, iaitu Allah Subhanahu wa taala telah pun menurunkan 1000 malaikat untuk membantu peperangan Badar Al-Kubra ini, sehinggalah kemenangan itu berpihak kepada orang Islam. Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Ali Imran ayat 123, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu pada ketika itu orang-orang yang lemah. Ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kekurangan kekuatan ketenteraan, tetapi dengan jumlah 317 orang itu dan hanya 2 tentera berkuda sahaja, maka Allah Subhanahu wa taala telah pun menurunkan pertolongan dengan menghantar 1000 malaikat untuk membantu perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar ini untuk memerangi kaum kafir Quraisy. Dan perkara ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-9, istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sesungguhnya aku, yakni Allah, akan menurunkan bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang akan turun berturut-turut dan berduyun-duyun. Ini janji Allah Ta'ala, dan ini berlaku. Dan ketika berada di medan pertempuran itu, salah seorang daripada tentera kafir Quraisy sendiri melihat betapa malaikat itu turun, dan dia mengatakan bahawa inilah azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka yang menentang perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita lihat yang ketiganya, hikmah daripada peristiwa Badar ini ialah bagaimana kita melihat keberanian 2 sahabat anak muda yang telah pun menunjukkan contoh tauladan yang terbaik untuk anak-anak muda kita pada hari ini, iaitu Mu'adz bin Amru dan Mu'adz bin Afra, di mana mereka ini orang yang telah berjaya membunuh pemimpin kaum Quraisy, iaitu Abu Jahal. Dengan tekad dan azam yang sangat tinggi, 2 anak muda ini sebelum daripada peperangan memang mereka berazam untuk mencari Abu Jahal, kerana mereka tahu bahawa Abu Jahal adalah seorang yang sangat-sangat memusuhi baginda Rasulullah. Maka dengan azam yang kuat dan juga satu keazaman yang sangat tinggi, mereka ini telah pun berjaya mencari Abu Jahal di medan pertempuran, dan akhirnya mereka ini dibunuh oleh 2 anak muda. Inilah satu hikmah yang boleh diambil oleh anak-anak muda kita pada hari ini. Sidang muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, semoga bermanfaat perkongsian kita mengenai Badar Al-Kubra ini. Kita nak mengambil sempena dengan 17 Ramadan yang telah pun kita lalui sebelum ini, bahawa di situlah ada satu peristiwa besar yang berlaku, iaitu peristiwa Badar Al-Kubra, dan kita nak mengambil ibrah pengajaran daripada peristiwa tersebut,
walaupun itu adalah satu bentuk peperangan, tetapi pada hari ini kita berdepan dengan satu perjuangan dalam bentuk yang lain, tetapi boleh kita mengambil hikmah yang sama agar kita terus terpandu dan kita terus berada pada landasan yang terbaik untuk menjadi muslim yang terbaik insya-Allah. Aqul qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.